الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat kita menyambung perbahasan daripada kitab Talbis Iblis, yang mana siaran online ini telah bermula pada slot yang pertama pada sebelah pagi tadi, yang dimulai oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir, membahaskan bab berkenaan dengan makna talbis dan ghurur. Seperti mana yang telah dibahaskan pada slot yang pertama tadi, makna talbis ialah izharul batil fi suratil haq, iaitu menzahirkan kebatilan dalam wajah kebenaran. Seperti mana yang telah dimaklumkan dan telah kita ketahui, kitab karangan Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala ini ialah sebuah kitab yang masyhur, membahaskan tentang belitan ataupun tipu daya iblis dalam kehidupan kita, terutamanya dalam melakukan ibadah dan juga dalam menjalankan syariat dan suruhan agama. Dan insya-Allah pada slot pada yang kedua ni, saya akan membahaskan bab seterusnya, iaitu zikru talbis iblis 'ala al-'ubbadi fil ibadat. Bab yang seterusnya yang akan kita bahas pada kali ini ialah berkaitan dengan tipu daya iblis ke atas ahli ibadat dalam perkara-perkara ibadah. Macam mana iblis menjalankan tipu dayanya kepada golongan ubbad. Golongan ubbad ataupun kita sebut dengan abid, iaitu orang yang suka melakukan ibadah tapi kurang memberi penekanan terhadap ilmu. Macam mana syaitan merosakkan ataupun iblis melakukan tipu daya. Pertama sekali, sebelum pada kita bahas bab ni, kita rujuk dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala sebut tentang kisah pengingkaran iblis laknatullah, bila mana keengganannya untuk sujud kepada Nabi Adam dengan sujud penghormatan. Maka Allah Ta'ala sebut salah satu daripada kata-kata iblis ataupun dialog iblis itu sendiri dalam ayat yang ke-39 surah Al-Hijr. Allah Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku ini sesat. La uzayyinanna lahum, maka sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat yang dilihat ataupun dipandang oleh anak-anak Adam di dunia ini. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Bertitik tolak daripada ayat yang mulia ni, bermula ayat yang ke-39 surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita bagaimana pengakuan dan penegasan yang telah disebutkan oleh iblis, iaitu dia akan tazyinul amal, menghiasi
amal maksiat sehingga nampak cantik di mata orang yang melakukannya ataupun orang yang memandangnya. Okay. Jadi dalam kitab kita ni, iaitu kitab Talbis Iblis, Ibnu Jauzi meletakkan bab ni, dan ini antara bab yang sangat penting, terutamanya kita bila mana kita ialah golongan yang suka melakukan ibadah. Macam mana syaitan melakukan gerak kerja. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan, i'lam annal babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas huwal jahl. Yang mana maksudnya, ketahuilah bahawa pintu terbesar yang boleh dimanfaatkan oleh iblis ke atas diri manusia itu ialah kejahilan. Kejahilan ialah salah satu senjata ataupun salah satu peluang yang besar yang boleh dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan tipu daya kepada manusia. Fahuwa yadkhulu minhu 'alal juhal bi aman. Melalui pintu inilah iblis akan masuk ke dalam diri orang-orang jahil dengan selesa, bi aman, dengan berleluasa. Wa ammal 'alimu, kata Ibnu Jauzi, adapun orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang alim, fala yadkhulu 'alaihi, iblis tidak akan mampu masuk ke dalamnya illa musaraqatan, kecuali dalam keadaan ataupun menggunakan kaedah curi-curi. Itu permulaan kepada bab ni yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Perbandingan antara orang alim dan juga orang jahil. Perbandingan antara orang yang abid, suka buat ibadah tapi jahil, dan keadaan orang yang alim tapi agak berat ataupun lambat untuk melakukan amal ibadah. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, wa qad labbasa iblisu ala kathirin minal muta'abbidina biqillati ilmihim. Okay. Apa maksudnya? Iblis dapat melancarkan tipu dayanya kepada majoriti al-muta'abbidin, ahli ibadah, biqillati ilmihim, kerana minimumnya ilmu mereka ataupun sedikitnya ilmu mereka. Lianna jumhurahum yashtaghilu bit-ta'abbud walam yuhkimil ilm. Kerana sebahagian besar daripada orang-orang yang beribadah itu, mereka memandang kebaikan itu ialah bi kathratil ibadat, memperbanyakkan ibadat, namun mereka lam yuhkimil ilm, mereka tidak memberi manfaat ataupun mereka tidak memberi kesungguhan terhadap ilmu itu sendiri. Okay. Jadi dalam perkara ni ataupun dalam bab ni sangat-sangat kita perlu beri penekanan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, dia datangkan kata-kata pada permulaan bab ni. Bab ni ialah bab yang ke-8 kalau kita lihat dalam kitabnya, Al-Babus Tsamin, iaitu bab yang ke-8. Okay. Permulaan bab ni Al-Imam Ibnu Jauzi dia datangkan kata-kata para tabi'in ataupun kata-kata para alim ulama pada menunjukkan tentang kepentingan menyibukkan diri dengan ilmu, barulah beramal. Dan kalau kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ada meletakkan satu bab, iaitu babul ilm qabla al-qawli wal amal, berdasarkan satu ayat daripada surah Muhammad, iaitu ayat yang menyebutkan ataupun ayat yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, wastaghfir li dhanbik, dan mohon ampunlah terhadap dosa kamu. Okay. Jadi dalam bab itu Al-Imam Al-Bukhari diletakkan kepada kita kepentingan, bahkan perkara ini perkara yang paling jelas, babul ilm, iaitu perlu kepada seorang itu mempunyai maklumat, pengetahuan, qabla al-qaul, sebelum bercakap, wal amal, dan juga sebelum beramal. Jadi kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Dia datangkan satu kata-kata, iaitu kata-kata daripada seorang tokoh, qala Mutarrif bin Abdullah, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Berkata Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu ta'ala, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan beribadah. Selain pada itu, wa qala Yusufu bin Asbat, berkata Yusuf bin Asbat, babun minal ilmi tata'allamuhu afdalu min 70 ghazah. Yusuf bin Asbat berkata
satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama daripada 70 peperangan. Ini adalah kata-kata para ulama pada menunjukkan kepentingan, keutamaan ilmu. Al-awlawiyat, perkara yang utama. Bila mana seseorang itu dia nak jadi orang yang beramal dengan baik, dia memahami, berilmu terhadap amalan, berilmu terhadap apa yang akan diamalkan tersebut. Okay. Al-Mu'afa bin Imran pun berkata, wa qala Al-Mu'afa bin Imran, kitabatu hadithin wahidin ahabbu ilayya min salati laylah. Menulis satu hadis lebih aku sukai daripada salat semalaman. Okay. Jadi dalam hadis ataupun dalam bab ni, Ibnu Jauzi didatangkan kata-kata daripada kalangan tabi'in untuk memberi sokongan kepentingan ilmu dan bahayanya seseorang bila mana dia beramal tanpa ilmu, beramal, bercakap tanpa ilmu. Okay. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, qala al-musannif, falamma marra alaihim fi hadha at-talbis, saat iblis tersebut menimpa ataupun memberikan tipu daya kepada ahli ibadah, wa atharu at-ta'abbud bil jawarihi 'ala al-ilm, sehingga mereka itu terkesan, sehingga melihat pentingnya menyibukkan diri dalam beribadah lebih baik daripada bergelut ataupun duduk dalam ilmu. Tamakkana iblisu minat talbis alaihim fi fununit ta'abbud, sehingga iblis berkuasa, menguasai, dan iblis berjaya melancarkan tipu dayanya sehingga mereka itu seronok dan tenggelam dalam ibadah. Jadi ini antara perkara yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah bab yang ke-8, iaitu talbis iblis 'alal 'ubbad fil ibadat. Talbis iblis ataupun tipu daya iblis ke atas ahli ibadah terhadap ibadah yang mereka lakukan. Bila sebut ahli ibadah, sini ialah orang yang sibuk melakukan ibadah tapi qillatul ilmi wal faham, orang yang sikit ilmu dan sikit kefahaman untuk melakukan ataupun membuat satu-satu tuntutan syariat itu sendiri. Okay. Dan Al-Imam Ibn Jauzi diletakkan banyak, satu persatu dihuraikannya macam mana iblis tu dia tipu daya, dia tazyin, dia hiasi perbuatan-perbuatan yang disangka ibadah. Okay. Kalau kita lihat dalam buku ataupun dalam kitab ni, mula-mula sekali Al-Imam Ibn Jauzi diletakkan zikru talbisihi alaihim fil istitabati wal hadath. Talbis iblis ke atas ahli ibadah dalam bab bersih diri dan bersuci daripada hadas. Ini antara benda yang disebutkan pada awal-awal bab ni. Macam mana syaitan, macam mana iblis, dia boleh sesatkan ataupun dia boleh tipu daya kita dalam bab suci diri dan juga dalam bab hadas. Okay. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, min dhalik annahu ya'muruhum bitulil mukthi fil khala. Salah satu daripada talbis iblis terhadap ahli ibadah ialah ya'muruhum bitulil mukthi fil khala. Mereka itu suka duduk lama-lama dalam bilik air ataupun dalam toilet. Ini antara benda yang disebut, yang ditekankan. Kita tengok betapa rincinya perkara ataupun perbahasan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Wa dhalika yu'zil kabid. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, padahal perbuatan itu merosakkan hati, yakni menambahkan perkara-perkara yang tak baik dalam bentuk lintasan terhadap hati manusia itu sendiri. Wa innama yanbaghi an yakuna bimiqdar, yang mana seharusnya seseorang itu bila mana dia ingin masuk dalam tandas ataupun dia ingin buang hajat, dia masuk dengan kadar keperluannya yang sepatutnya. Okay. Seterusnya kata Al-Imam Ibn Jauzi, wa minhum man yaqum fayamshi wa yatanahnahu wa yarfa'u qadaman wa yahuttu ukhra indahu annahu yastanqiya bihadha wa kullama zada fi hadha nazala al-bul. Di antara mereka ada yang berdiri, berjalan, berdehem atau mengangkat satu kaki dan meletakkan kaki selainnya. Menurut dirinya, dia menjadi suci dengan melakukan itu. Namun setiap kali dia melakukan gerakan lebih, maka air seni kembali turun dan keluar dari kemaluannya. Perbuatan melampau. Bila mana selesai seseorang tu dia buang hajat,
selesai seseorang tu dia kencing ataupun dia buang air besar, sebahagiannya dia layan perasaan dia. Wa minhum man yaqum fayamshi wa yatanahna wa yarfa'u qadaman wa yahuttu ukhra. Antara mereka ada yang berdiri, yamshi berjalan, yatanahnah berdehem, wa yarfa'u qadaman dan ada yang mengangkat satu kaki, wa yahuttu ukhra dan meletakkan satu kaki lagi. Indahu annahu yastanqiya bihadha. Menurut dirinya dia akan jadi lebih bersih dengan buat perbuatan seperti itu. Wa kullama zada fi hadha nazala al-bul. Dan setiap kali dia melakukan perbuatan tu, akibatnya keluarlah lebisan air kencing, nazala al-bul, dengan sebab perbuatan tu. Okay. Jadi dalam bab ni Ibnu Jauzi dia sebut ada orang dia melampau lepas daripada dia keluar ataupun dia buang hajat, dia buang air kecil ataupun dia buang air besar, cara untuk dia release, buang rasa ataupun benda-benda yang dia rasa masih lagi berbaki daripada kemaluannya ialah dengan dia berdiri, berjalan, berdehem. Okay. Kalau kita lihat, perkara ni memang setengah-setengah kitab fiqh menyebutkan perbuatan bila mana kita selesai daripada buang hajat, kita kena buat perbuatan macam yatanahnah, berdehem, ataupun kita gerakkan badan. Sebahagian kitab menyebutkan dengan kita tekan bahagian kiri. Tujuan dia untuk mengeluarkan saki-baki yang masih ada pada saluran akhir keluarnya najis tersebut. Okay. Tapi buat dengan kadar yang sekadar nak bagi clear saja. Bukan dengan buat tu, kalau kita buat tu boleh menyebabkan membuka pintu was-was yang lebih besar, maka perkara itulah yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam bab ni. Iaitu perbuatan tu membuka pintu was-was. Bukanlah makna katanya lepas selesai daripada buang air kecil ataupun buang air besar, kita tak buat langsung perbuatan tu. Okay. Kita buat tapi kita tidak melampau bila mana kita buat. Sehingga kalau kita buat tu dia membuka pintu was-was. Itu yang akan ataupun itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi itu sendiri. Wa bayanun hadha anna al-ma'a yurashshahu ila al-mathanah wa yujma'u fiha fa idza tahayya al-insanu lil baul kharaja majtama'a fa idza masha wa tanahnaha wa tawaqqaf rashaha shay'un akhar farrashhu la yanqati' wa innama yakfihi an yahtaliba ma fi adh-dhakari baina isbi'aihi thumma yutbi'ahu al-ma'. Kata al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, sepatutnya lebihan air kencing yang keluar ataupun tertampung di dalam saluran akhir kita tu, wa bayanun hadza anna al-ma' yurashshahu fil mathana, iaitu lebihan air itu, wa yujma'u fiha, lebihan air yang ada di saluran keluar najis itu, sama ada depan kubul ataupun dubul. Fa idza tahayya al-insanu lil baul, bila mana mereka ini ataupun bila mana dia ni nak keluarkan, dah keluar air kencing pada saluran tu ataupun najis pada saluran seterusnya, cukuplah dengan dia berdehem dengan kadar yang sikit. Dalam kitab ni dia sebut wa inna ma yakfihi an yahtaliba ma fi dzakari baina isbi'aihi, maka seseorang itu cukup dengan dia mengurut kemaluannya, ini bagi lelaki, dengan 2 jari, kemudian dia basuh dengan air. Tak perlu melampau sehingga dia kena buat pergerakan yang banyak, dan perbuatan tu berpotensi untuk membuka pintu was-was seterusnya. Itu yang ditentang oleh Al-Imam Ibn Jauzi, itu yang dikritik oleh Al-Imam Ibn Jauzi, dan itulah yang dimaksudkan dengan talbis iblis. Sebab iblis dia ingin membuka pintu supaya kita duduk lama dalam bilik air tu, duduk lama dalam tandas tu. Okay. Jadi itu perkara yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibn Jauzi. Sebab tu kalau tengok antara adab kita masuk ataupun antara bacaan bila mana kita nak masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada al-khubuth dan juga al-khaba'ith. Al-khubuth dan khaba'ith ni ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama dalam menterjemahkan perkataan al-khubuth. Cuma yang masyhur menyebutkan al-khubuth ialah syaitan jantan, al-khaba'ith ialah syaitan betina, dan ada yang menyebutkan khubuth ialah kekotoran, khaba'ith ialah benda-benda yang kotor dalam diri kita yang boleh lalu dalam laluan diri kita. Okay. Jadi itu perkara yang kita kena jelas.
Antara sebab apa signifikan dan apa hubungan kena baca doa tu sebelum masuk tandas, supaya kita tidak terbawa-bawa ataupun terkesan dengan perasaan nak rasa bersih. Jadi Ibnu Jauzi nak beritahu pada kita, ada orang dia ambil masa lama duduk dalam tandas sebab dia rasa dia nak lebih bersih. Tapi sebenarnya dia telah layan perasaan diri dia sendiri yang syaitan tu paksa kita tulil muks. Duduk biar lama dalam tandas tu. Duduk biar lama dalam tandas. Okey. Itu yang ingin disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Wa minhum dan di antara mereka man yuhassinu lahu isti'mal al-ma'il kathir. Tadi dalam bab nak release ataupun nak bagi dia rasa suci. Maknanya melampau, berdehem melampau, maknanya buat perbuatan yang sangat-sangat melampau. Itu ditentang. Bukan kata tak boleh buat. Kita boleh buat tapi dengan kadar yang biasa. Okay. Seterusnya antara benda yang nak sebut, yang ingin disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dalam bab ni juga ialah man yuhassinu lahu isti'mal al-ma'il kathir. Di antara mereka ada yang kena penyakit suka guna air dalam kuantiti yang banyak bila mana nak beristinja ataupun nak bersih diri daripada hadas. Wa innama yujziyahu ba'da zawalil ain 7 marrat ala ashaddil madhahib. Okay. Kata Al-Imam Ibnu Jauzi, setengah daripada mereka kerana terlalu menurut pandangan mazhab, ada yang ingin membasuh basuhan sehingga 7 kali. Maknanya ikut terlalu asyaddil mazahib, terlalu kuat dengan mazhab tu sehingga nak basuh dengan basuhan 7 kali. Apa yang nak disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi ni nak beritahu kepada kita, memang ada pandangan-pandangan dalam kalangan fuqaha dalam bab bersih diri daripada hadas ni, suruh kita nak bagi kita tu rasa diri tu suci ataupun bersih, kita basuh banyak kali. Nak bagi clear diri tu daripada hadas. Okay. Tapi perbuatan basuh banyak kali tu ialah sekiranya perlu. Tapi kalau kita terlalu duk buat dengan cara tu, kita tak buat sekali kita rasa satu macam, padahal kita dah bersih, maka itu mengundang tipu daya syaitan. Sebab syaitan ataupun iblis dia nak tengok kita melakukan pembaziran. Dia nak tengok kita melakukan sesuatu yang khariju minas syariah, keluar daripada syariat, tapi kita duk rasa macam kita duk buat syariat sebab nak jaga diri pada bersih. Sebab tu kata Al-Imam Ibnu Jauzi, yujziyahu ba'da zawalil ain 7 marrat ala asyadil mazahib. Ada sebahagian orang ain najis dah hilang pada kemaluan dia. Maknanya bau dah tak ada, rasa pun dah tak ada, bentuk najis, warna pun dah tak ada. Tapi dengan sebab dia mungkin belajar dalam ruang lingkup mazhab yang sempit, jadi dia pernah dengar ada sebahagian orang mengajar nak basuh kemaluan ni bila mana selesai hadas 7 kali. Sebenarnya 7 kali tu kalau tak bersih, 7 kali tu dah bersih dah. Maknanya kalau kita basuh sekali dah bersih, cukup. Dia bukan syarat kena 7, bukan pun. Cuma sebahagian mazhab kata selagi tak bersih basuh. Okay. Zawalil ain, benda tu dah hilang dah. Tapi duk rasa macam biasa dengar orang suruh basuh 7, kita basuh 7. Fa in ista'mal al-ahjar, kata Al-Imam Ibnu Jauzi, fima lam yata'adda al-makhraj ajza'ahu 3 ahjarin idza anqa bihinna. Dan sekiranya orang tersebut dia istinja dengan menggunakan batu ataupun benda-benda kesat. Batu ni merujuk pada zaman tu lah. Zaman kita ni banyak lagi benda-benda alternatif, benda-benda kesat. Maknanya makhraj, tempat keluar najis tu dah bersih. Dah bersih, kira selesai lah. Tapi ada sebahagian orang ajza'ahu 3 ahjar idza anqa bihinna. Ada sebahagian mereka melampau sehingga tambah lebih daripada 3 kali. Sedangkan dalam hadis Nabi suruh kita buat sampai 3 kali. Wa man lam yaqna' bima qana'a asy-syara', kata Al-Imam Ibnu Jauzi, sesiapa yang tak puas hati ataupun rasa macam kurang bersih dengan apa yang telah ditetapkan oleh syarak, fahuwa mubtadi'un syar'an la muttabi'un, maka orang tersebut telah melakukan bid'ah terhadap syariat dan dia bukan lagi orang yang muttabi' lisyariah, dia bukan lagi orang yang ikut syariat, tapi dia telah mengikut hawa nafsu sebenarnya.
Inilah kaitan dengan makna talbis tu, iaitu izharul batil fi suratul haq, menzahirkan kebatilan dalam wajah kebenaran. Kalau orang tanya orang yang kena masalah ni, sebab apa basuh ataupun guna air banyak, ataupun kesat dengan banyak sangat guna tisu ke kain ke, dia kata sebab nak bagi bersih, padahal dah bersih pun. Sebab syarat bersih diri ni ialah zawalul ain, iaitu hilangnya kenajisan. Ain najis tu hilang. Tapi ada orang dia rasa kurang bersih, dia melampau bila mana dia bersih, dan perbuatan dia melampau tu dia tak rasa dia sedang buat satu benda yang kharij minas syariah, keluar pada syariat. Bahkan dia rasa dia sedang hifazah, dia sedang jaga syariat. Sebenarnya itu ialah tempat-tempat berlakunya penambahan ataupun berlakunya kegelinciran. Apa sebab jadi macam tu? Sebab al-jahl. Poin dia ialah balik kepada awal bab tadi, iaitu kata al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, anna babal a'zam alladhi yadkhulu minhu iblis 'ala an-nas huwal jahl. Poin dia ialah kejahilan. Bila mana orang tu jahil, maka dia akan jadi, ataupun perbuatan tu akan jadi macam tu, iaitu dia akan melampau. Kita belajar hukum hakam dalam bab istinja, dalam bab mengangkat hadas, mudah. Tapi dengan sebab tak mahu perincikan ilmu tu, maka kita terdedah dengan perkara-perkara seperti ini. Itu yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam bab ni. Seterusnya, zikru talbisihi alaihim fil wudu. Tadi sebut dalam bab mengangkat hadas. Maknanya lepas pada kita buang hadas, buang hajat, apa yang akan syaitan manfaat, ataupun apa yang cuba syaitan nak bagi kita ni terkena tipu daya dia. Tengok bagaimana liciknya perbuatan syaitan ataupun tipu daya syaitan tu sendiri, sehingga kita dapat rasa sebenarnya perbuatan kita melampau dalam basuh, melampau dalam angkat hadas tu macam betul. Inilah yang disebut dalam surah Al-Hijr tadi, la uzayyinanna lahum fil ard. Kami akan bagi cantik maksiat ataupun benda yang diorang buat tak betul atas dunia ni. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan kami akan sesatkan mereka. Dan ini penyakit kebanyakan ataupun sebahagian besar masyarakat yang adamut tafaqquh, diorang kurang faqih ataupun kurang cuba nak faham hukum-hukum yang diorang biasa lakukan. Maknanya kita boleh tengok bagaimana, sebab mengangkat hadas ni lah benda yang berlaku setiap hari. Manusia buat benda tu, selalu berlaku pada diri manusia. Jadi itulah peluang, manfaat, gerak kerja yang akan disampaikan ataupun yang akan dibuat oleh syaitan. Mungkin kita tak akan tergerak nak buat maksiat yang besar. Dia akan suruh kita buat maksiat dalam wajah kecil, ataupun kita lari dalam amalan. Sebab orang yang duk basuh ni, dia tak akan rasa dia berdosa. Dia akan rasa dia sedang jaga syariat. Itu masalah dia. Bila mana dia duk basuh, orang tanya sebab apa lama duk tanda, dia nak bagi diri suci lah ni, nak ibadat. Dia tertipu. Sebenarnya dia telah dijerat ataupun terkena belitan iblis tu sendiri sebelum daripada dia nak ibadah tu. Jadi itu benda yang kita boleh tengok, kebanyakan orang mengalami benda ni. Jadi tutuplah pintu-pintu was-was kita ni ialah dengan kita belajar dan faham hukum-hukum tersebut. Bahkan perkara yang sama juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara sebab was-was berlaku pada manusia ni ialah kejahilan. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab ni agak masyhur, Bidayatul Hidayah, yang ditulis oleh beliau sendiri, yang mungkin dijadikan sebagai teks pengajian di Masjid Surau. Bidayatul Hidayah, walaupun dalam kitab tu adalah beberapa bacaan-bacaan yang dipertikai sebab tidak jelas asal ambilan perkataan ataupun bacaan tersebut. Tapi bila mana dia hurai bab was-was, dia sebut perkara tu tepat. Dia beritahu kepada kita bahawasanya antara sebab orang tu bila mana dia was-was, sebabnya ialah jahil ataupun qat'ul akal, iaitu orang tu kurang akal. Orang tu tidak sempurna akalnya. Itu antara sebab berlakunya kejahilan, was-was. Jadi nak beritahu pada kita, was-was harus diobati dengan ilmu. Kalau orang tanya pada kita, apakah ubat bagi was-was? Ada sebahagian orang beri cadangan baca 3 kul,
bolehlah salah satu daripada ikhtiar. Tapi kalau kita cek, problem dia ialah dia sendiri tidak memahami macam mana bab nak mengangkat hadas dengan baik. Itu antara sebab dia. Okey. Itu tadi dalam bab angkat hadas. Okey. Sekarang ni Ibnu Jauzi nak sebut zikru talbisihi alaihim fil wudu. Menyebutkan kepada kita talbis iblis dalam bab wudu. Tadi nak buang hadas. Okey, sekarang ni nak bersuci. Kita nak bersuci. Antara benda yang kita kena buat bila mana kita nak bersuci ni ialah kita berwuduk. Dan wuduk ni kita kena wuduk bila mana kita nak salat. Dan ini antara tempat yang akan syaitan manfaatkan. Tempat yang akan syaitan manfaatkan. Minhum man yulabbisu alaihi fin niyyah. Ini yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Beberapa ahli ibadah terkena penyakit waswas ketika berniat. Ini pertama yang disebut oleh Ibnu Jauzi dalam bab wuduk. Fatarahu yaqul, sehingga kadang-kadang kamu akan melihat sebahagian mereka mengucapkan arfa'ul hadath thumma yaqulu astabihus salah thumma yu'idu fayaqul arfa'ul hadath. Kata al-Imam Ibn Jauzi, kamu akan melihat, dan ini adalah benda yang berlaku di zaman dia lah. Mana di zaman dia, kamu akan melihat ada orang bila mana dia nak wuduk, dia akan sebut. Dia sebut tu tujuan dia ialah untuk gambarkan ataupun untuk rasa diri dia tu sedang berniat. Dia akan sebut arfa'ul hadath, aku berwuduk untuk menghilangkan hadas. Astabihus salah, ataupun aku berwuduk untuk hilangkan hadas sehingga aku boleh salat. Summa ya'idu fayaqul, kemudian dia akan kembali mengulangi perkataan pertama, arfa'ul hadath, aku mengangkat hadas. Okay. Tempat pertama yang akan iblis manfaatkan ialah niat. Pertama sekali kita kena tahu apa sebab jadi macam ni. Kata Ibnu Jauzi, wasababu hadha talbisil jahlu bisyara'. Antara sebab talbis ni boleh berlaku, waswas dalam niat boleh berlaku ni ialah jahil tentang syariat. Poin dia sama, jahil tentang syariat. Li'anna niyyata bil qalbi la bil lafzi. Kerana niat itu ialah satu ibadah yang dilakukan oleh hati kita, tidak dilakukan oleh lidah kita. Dia bukan amal lisan ataupun lafaz, tapi dia ialah amal qalbi. Fatakallufu al-lafzi amrun la yuhtaju ilaihi, maka mentaklifkan lafaz untuk memudahkan niat dalam hati, perkara itu tak perlu. Sebab niat ini ialah bukan perkara yang payah bagi semua orang. Cuma kita dipayahkan. Mungkin kerana sebab jadi payah tu ialah boleh jadi kerana pengajian yang kita lalui dalam bab ni terlalu sulit dan terlalu payah, sehingga orang nampak niat itu adalah satu benda yang begitu complicated untuk kita buat, ataupun ibadah yang paling berat. Sebenarnya niat ialah ibadah yang paling ringan. Thumma la ma'na litikraril lafz. Kata al-Imam Ibn Jauzi, kemudian tiada makna lagi pada mengulangkan lafaz. Bila mana hati dah jelas, dah pandai niat, maka tidak ada lagi keperluan untuk kita ulang lafaz ataupun untuk kita lafazkan balik niat. Okay. Sebab tu kau tengok satu kitab nama dia Fathul Mu'in, saya tak ingat siapa yang syarahkan kitab tu. Dia ada sebut tentang berkaitan dengan lafaz niat. Okay. Orang yang perlu lafaz niat ni ialah orang yang macam mana? Orang yang perlu lafaz niat ni ialah orang yang ada masalah untuk berniat dalam hati. Kalau dia tiada masalah, dia sihat hatinya, tak ada masalah, dia tak celaru, dia bukan orang yang ada mental, dia bukan orang yang ada gangguan-gangguan dalaman, maka dia tidak perlu lafaz niat. Dia niat macam biasa sajalah. Niat macam biasa. Memang kalau kita tengok ada sebahagian mengatakan lafaz niat ialah benda yang ada. Tapi kalau kita cek balik, lafaz niat itu sendiri, ada orang sandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i bahawasanya lafaz niat itu ialah benda yang dia sebut. Tapi kalau kita buat penelitian, itu ialah kesilapan daripada orang yang menukilkan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Maknanya bukan maksud Imam Syafi'i itu lafaz niat ialah maksudnya ialah kena lafaz macam yang kita dok belajar usalli sekian, nawaitu sekian, bukan seperti itu. Okay. Tapi tersilap faham, dan benda tu memang biasa berlaku dalam kalangan para ulama sendiri pun. Jadi benda tu sebenarnya tidak sesulit tu, tidak sepayah seperti itu. Wa minhum man yulabbisu alaihi bin nadhari fil ma'il mutawadda'i bihi.
Dan di antara mereka ada juga yang bermasalah ataupun yang ditipu daya oleh syaitan dalam melihat air wuduk yang dia nak guna tu. Air wuduk yang dia nak guna tu. Okey. Apa yang terjadi pada orang ni? Fayaqul min aina laka annahu tahir. Min aina laka annahu tahir. Okey. Maknanya syaitan datangkan dalam hati dia, daripada mana kamu tahu air itu suci? Ini juga antara bisikan syaitan. Bila mana orang tu dia nak ambil air sembahyang, dia nak wuduk, maka pada waktu tu dia akan terkena perasaan tu, iaitu rasa macam tak suci air itu, rasa macam satu macam. Wa yuqaddiru lahu fihi kullu ihtimalin ba'in. Maka datanglah kepadanya kemungkinan jauh. Wa fatwa syar'i takfihi bi anna aslul ma'i at-taharah fala yutrakul aslu bil ihtimal. Yang sepatutnya seseorang tu kalau dia belajar, dia akan tahu hukum asal bagi satu-satu air itu. Kalau kita nampak dia jernih, molek, tak ada apa, maka air itu suci. Maka yatrukul aslu bil ihtimal. Ada sebahagian orang dia tinggalkan hukum asal, maka dia duk layan ihtimal je. Nak ambil wuduk duk tengok paip ni pernah duk ada ke haiwan-haiwan yang haram duk bergeser sini. Gi ke masjid. Sekarang tak boleh pergi masjid lah, sekarang dalam tempoh kawal lah. Cuma pergi ke masjid tu, duk tengok kepala paip tu, kok ada babi bergeser sini, satu pasal aku ambil semayang di kepala paip ni. Okay. Ihtimal tu tak perlu dilayan. Perkara-perkara seperti itulah ihtimal yang ba'in, kata Ibnu Jauzi, ihtimal yang jauh. Ataupun kita pergi masjid air kolah, kita datang tengok kolah tu satu macam, tengok kan ada burung berak dalam kolah ni, kok ada taik burung, najis burung ke, ada haiwan mana duduk masuk dalam ni. Ihtimal seperti itu tak perlu dilayan. Okay. Wa minhum man yulabbisu alaihi bi kathrati isti'malil ma'. Yang ni sama macam lebih kurang bab hadas ataupun bab bersuci tadi. Sebahagian mereka juga terkena penyakit kathrati isti'malil ma', iaitu Nabi SAW, iaitu perkara yang berlaku ialah terlalu banyak guna air. Wa dhalika yajma'u arba'ata asya'a makruhatin. Kata Al-Imam Ibn Jauzi, maka terdapat 4 perkara yang dalam bab wuduk ni kalau kita buat, benda tu ialah perkara yang disebut sebagai tercela, makruhah. Yang pertama, al-israfa fil ma', boros dalam menggunakan air. Ini ada hadis khusus, iaitu Nabi SAW pernah tegur Sa'ad. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawadda. Nabi lalu dekat seorang sahabat nama Sa'ad dalam keadaan dia tengah wuduk. Faqala, maka berkata Nabi, ma hadha as-sarfu ya Sa'ad? Apakah pembaziran ini wahai Sa'ad? Maka jawab Sa'ad tu, dia kata, afil wudu'i sarafun, adakah dalam berwuduk ni ada pembaziran? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Maka kata Nabi, betul, dalam wuduk ni pun ada pembaziran, walaupun ala nahrin jarin, walaupun kamu ambil wuduk pada sungai yang mengalir. Tengok Nabi guna perkataan saraf. Okay. Saraf ni sarafa. Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Melayu kita kata terjemah membazir. Okay. Kalau kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wala tubadzir tabzira innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Jangan kamu membazir, kerana membazir itu daripada saudara syaitan. Okay. Bahasa Melayu akan terjemah israf ni bazir. Bazir itu memang bazir lah. Okay. Tapi sebenarnya ada beza al-israf dengan mubazir ataupun membazir ni. Israf ni ialah kita boros dalam benda-benda yang baik ataupun benda-benda yang ada manfaat. Contoh kita belanja, orang makan, kita belanja 2 orang, tapi kita beli makanan boleh makan 10 orang. Benda tu istilah dia panggil israf, bukan membazir. Okay. Membazir ni lah benda-benda yang kita beli tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Maknanya benda-benda tu kita tak boleh ambil manfaat syarak tak ada.
Okay. Sebab beri makan orang tu memang dituntut dari segi syarak. Okay. Beri makan orang memang dituntut dari segi syarak. Okay. Tapi bila mana dah melampau sangat, dia jadi israf. Okay. Itu beza antara al-israf wal mubazzir. Okay. Musrifun wa mubazzirun. Itu yang pertama. Tadyi'al umri al-qayyim fima laysa biwajibin wala mandub. Menyia-nyiakan usia yang amat berharga demi berbuat sesuatu yang tidak wajib dan juga tidak menganjur dan juga tidak dianjurkan. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Yang kedua ialah kita telah tadyi'ul umri. Kita buang masa, buang waktu banyak bila mana kita melampau sangat dalam guna air ni. Yang ketiga, ta'ati 'ala syariah. Kita menentang syariat. إذ لم يقنع بما قنعت به من استعمال الماء. Bila mana seseorang tu dia tidak puas dengan ketentuan syarak, maka itu termasuk daripada benda yang makruh. Sebab Nabi ajar pada kita bila mana kita berwuduk, nak basuh anggota wuduk kita taslith. Taslith ni ialah kita basuh paling tinggi 3 kali. Okay. Tapi ada orang dia tak puas hati, dia nak pergi lebih pada tu. Ini dipanggil ta'ati 'ala syariah, melampau di atas syariat. Okay. Yang keempat, waddukhula fi ma nahat anhu min az-ziyadah. Terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, iaitu berwuduk lebih daripada 3 kali. Okay. Wa rubbama atala al-wudu fafata waqtu as-salah aw fata awwaluhu wa huwa al-fadilah aw fatathu al-jamaah. Orang yang melampau ataupun waswas dalam wuduk ni dan dia guna air banyak, kata Ibnu Jauzi, apa jadi pada dia? Dengan sebab dia suka berlama-lama dalam wuduk tu, fafata waqtu salah. Ada sebahagian orang tu terlepas waktu salat. Au fata awwaluhu, ataupun terlepas salat di awal waktu. Wa huwal fadilah, dan itulah yang paling ditekankan oleh Nabi sebagai fadilat yang besar. Iaitu salat awal waktu ni ialah fadilat yang besar. Okay. Seterusnya, au fatathul jamaah. Lebih dahsyat lagi, dia boleh terlepas salat jemaah dengan sebab duk layan, melampau, ambil masa lama dalam berwuduk tu, ataupun lama sangat wuduk tu. Okay. Jadi itu antara yang disebutkan. Wa talbisu iblis ala hadha bi annaka fi ibadatin ma lam tasihha wa la tasihhu as-salah. Okay. Kata Ibnu Jauzi, talbis iblis dalam pelaksanaan wuduk ini bermula kerana umumnya kita merasa akan melaksanakan satu ibadah yang kalau ia tidak sah, maka tidak sah pula salat yang menyertainya. Okay. Sebab apa? Ada orang dia kena was-was, dia duk ambil wuduk ni lama sangat, ambil semayang ni lama sangat. Sebab dia setting dalam kepala dia, dia rasa kalau tak clear, tak cermat dalam ambil wuduk ni, maka wuduk tu tak sah. Bila mana wuduk tidak sah, maka ibadah seterusnya pun tak sah, iaitu salat. Okay. Dia buat tu, dia ambil air semayang tu dengan guna air banyak, basuh lebih pada 3 kali, sampai basah kuyuk semua apa yang ada pada diri dia. Apa yang dia buat tu ialah dia dalam sangkaan dia sedang tahsinus syariah. Itu yang ingin disampaikan oleh Ibnu Jauzi, iaitu dia rasa dia sedang mencantikkan syariat. Tapi apa yang dia buat tu ialah dia sedang melampau dalam syariat. Sebab tu kalau kita baca hadis ataupun kita tengok perbuatan Nabi, hadis yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Talib, hadis yang ditunjukkan oleh Uthman bin Affan ataupun Abban bin Uthman, anak kepada Uthman bin Affan. Okay. Dalam hadis tu kita akan tengok bahawasanya kaifiat wuduk Nabi. Ini ada sebut dalam Bulughul Maram dan lain-lain. Berapa kuantiti air yang digunakan? Kalau kita buka dalam kitab fiqh manhaji, Dr. Mustafa Bugha, dia sebut kuantiti air yang digunakan oleh Nabi untuk berwuduk ialah sekitar 600 ml. Maknanya lebih kurang satu botol air mineral yang kecil tu, yang sederhana tu, bukan yang besar, yang sederhana. Itu kadar Nabi wuduk, bukan wuduk wajib, wuduk kamilah, iaitu wuduk yang sempurna, wuduk kamil, wuduk yang sempurna. Nabi basuh daripada tangan sampai kaki, taslith, semua 3. Jadi nak beritahu pada kita minima air yang digunakan oleh Nabi. Tapi ada sebahagian orang dia nak buat kamil, dia nak buat orang kata apa, lama. Jadi benda tu orang kata apa, menunjukkan kepada kita satu benda yang ada percanggahan ataupun ada pertembungan dengan syariat. Okay. Dan antara sebab jadi macam ni pun kadang-kadang datang daripada setengah-setengah orang, perbuatan orang alim tu sendiri.
Orang yang disangka alim. Okay. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang duk cerita. Dia kata orang ni, tokoh ni, setiap kali dia nak salat, dia ambil air sembahyang sampai sejam. Cerita tu dalam gambaran nak bagi nampak macam hebat. Okay. Tapi kita ni orang, bila orang tu duk cerita tentang tokoh tu mungkin tokoh ibadah apa, duk cerita tentang dia ni hebat kalau nak salat tu sampai sejam ambil sembahyang. Tanya sebab apa? Sebab takut nak menghadap Tuhan ni, rasa gerun. Okay. Dia pergi kona kot tu, kita nampak macam ambil sembahyang, orang alim pun ambil sembahyang sejam, takkan kita orang awam ambil sembahyang 15 minit. Okay. Dia jadi perasaan macam tu. Kesilapan. Macam mana dia divert pandangan yang sepatutnya kita pandang macam ni, jadi pandang lain. Okay. Sedangkan cara yang betulnya ialah cara tu. Taklil, iaitu kita minimalkan. Tak sampai pada cara, dan sebaik-baik petunjuk ialah daripada Nabi dan juga para sahabat tu sendiri. Okay. Walau tadabbara amrahu la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafriq. Seandainya seseorang yang mempunyai penyakit seperti ini, iaitu penyakit waswas, kata Ibnu Jauzi, kalau mereka ni tadabbara amrahu, kalau mereka ni fikir ataupun duk perhati, duk renung apa yang mereka duk buat, apa yang dah mereka duk buat tu, la'alima annahu fi mukhalafatin wa tafrid, maka nescaya dia akan tahu dia telah buat satu benda yang mukhalafah, iaitu menyalahi syariat, wa tafrid, dan orang tu berlebihan. Wa qad ra'ayna man yanzuru fi hadzal wasawis, dan kami telah melihat orang yang terkena dalam bab waswas ni, wala yubali bi mat'amihi wa mashrabihi wala yahfazu lisanahu min ghibah. Kata Ibnu Jauzi, aku telah melihat orang yang duk kena penyakit waswas ni, dia duk sibuk waswas dalam bab hadas, dalam bab wudu, tapi dalam bab makan minum dia tak perhati. Dia boleh makan benda-benda yang syubhah, bahkan dahsyat lagi boleh makan benda haram. Dia sendiri pun bukan jenis orang yang jaga lidahnya daripada ribah. Maknanya dalam bab pergaulan, kalau nak kata korang kata je, kalau nak hina orang hina, kalau nak kutuk orang kutuk, tapi dalam bab ibadah satu macam. Kenapa waswas tu tidak kena ketika mana waktu nak ribah? Kenapa waswas tak datang ketika mana waktu nak kata kat orang tu? Okay. Tapi waswas tu datang hanya pada perbuatan ibadah. Okay. Jadi kita boleh tengok itu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Wa fil hadis, ini dia bawa kepada kita hadis-hadis tadi kita dah baca. Kita terus lagi apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi. Wa an Abi Na'amati anna Abdullah bin Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-firdaus wa as'aluka al-qasra al-abyad 'an yaminil jannah idza dakhaltuha. Faqala Abdullah salillahi al-jannah wa ta'awwadhu bihi minan nar. Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul fa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi hadhihi al-ummati qaumun ya'taduna fi ad-du'a'i wat-tuhur. Okay. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Daud. Okay. Iaitu seorang sahabat nama dia Abi Na'amah anna Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal tu ialah sahabat Nabi. Okay. Sami'a ibnahu yaqul. Satu hari dia dengar anak dia ni berdoa. Sahabat Nabi yang nama Abdullah bin Mughaffal ni dia dengar anak dia berdoa. Anak dia ni telah berdoa, Allahumma inni as'alukal firdaus. Ya Allah, aku bermohon kepadamu supaya dapat masuk syurga Firdaus. Wa as'alukal qasral abyad 'an yaminil jannah idza dakhaltuha. Dan aku berharap aku akan dapat satu mahligai warna putih dalam syurga yang akan engkau masukkan tu. Ayah dia ni duk dengar anak dia doa macam tu. Maka kata Abdullah, salillahil jannah. Mintalah pada Allah syurga, wa ta'awwadh bihi minan nar, dan minta lindung daripada neraka. Fa inni sami'tu, sebab aku pernah dengar Nabi sebut. Nabi kata sayakunu fi hadhil ummah, akan datang satu kumpulan daripada umat aku, ataupun akan datang keadaan umat aku ni ya'taduna fi du'a, melampau dalam doa. Macam anak sahabat ni buat. Masukkanlah aku dalam syurga nak rumah sekian, warna sekian, tak perlu detail lah. Yang penting kita minta pada Allah perkara yang jami'un, iaitu perkara yang menghimpunkan segala perkara ataupun segala kebaikan. Sebab tu kata Anas bin Malik dia pernah sebut, dia kata doa ni, Nabi ni kalau dia berdoa, doa mana yang
paling banyak aku duk dengar Nabi berdoa, iaitu doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang paling banyak, aktsaru mimma yad'u bihi, paling banyak Nabi duk berdoa. Ya, doa tu. Tapi kita bila mana sebut doa tu, kita rasa macam kurang kemas doa tu. Sebab Rabbana atina fid dunya hasanah ni, kalau orang Melayu kita ni petanda doa nak habis, sedia nak amin dah. Mungkin orang tu duk baca doa panjang sangat, mengantuk mata dah, dengar Rabbana atina, cerah habis mata. Jadi kurang dia punya perasaan doa. Tapi itu doa yang kuat, doa yang hebat. Tengok doa tu, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, aku mohon pada kamu kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhilah, hindarilah kami daripada neraka. Doa tu jama'a kulla syai'in, berhimpun padanya semua urusan. Maknanya dalam keadaan kita duduk dalam kawalan ini, doa ni juga antara doa yang kita kena amal. Selain daripada doa minta jauh daripada wabak apa semua itulah, juga antara benda yang kita kena minta selain daripada jauh pada wabak, dalam keadaan duduk kena kawal ni, sebab penularan wabak ni, minta kita duduk dalam keadaan baik. Sebab ada orang bila mana kena benda ni, kena kawalan ni, dia orang jadi bosan, tak tahu nak buat apa kat rumah, tengok benda-benda yang sia-sia, larakan diri dia. Jadi dengan kita berdoa ni, kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jadikan kita duduk atas jalan yang lurus, duduk atas perbuatan ataupun amalan yang baik. Okay. Seterusnya ada beberapa lagi yang ingin disebutkan oleh penulis ini. Wa kana Abul Wafa bin Uqail yaqul ajallu mahsulin 'inda al-'uqala al-waqt wa aqallu muta'abbadin bihi al-ma' wa ma 'urifa min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam at-ta'abbudu bi kathratil ma'. Okay. Sini dia bawa satu tokoh disebut sini, Abul Wafa bin Uqail. Dia kata sebaik-baik ajallu mahsulin 'inda al-uqala al-waqt, orang-orang yang berakal ni, benda yang dia orang paling nak jaga ialah waktu. Maknanya kata-kata Abul Wafa bin Uqail ni disebut ajallu mahsulin, sebesar-besar manfaat ataupun sebesar-besar keuntungan di sisi orang yang berakal ialah waktu. Maknanya orang ni kalau dia boleh buat kerja, jimat waktu banyak, maka itu ialah petanda orang tu orang uqala. Wa aqallu muta'abbadin bil ma', dan dia sebut sini antaranya ialah orang yang bila mana dia nak buat ibadah, dia nak wuduk, dia kurangkan penggunaan air tu. Wa ma 'urifa min khuluqihi, dan aku tak pernah tengok daripada keadaan akhlak Nabi ni, Nabi mendekatkan diri dengan banyak main air lah istilah kita. Maknanya duduk lama main air ni rasa macam lebih banyak pahala, duduk lama, duduk ambil wuduk, duduk rasa macam lebih pahala. Tidak, itu bukan perkara yang betul. Okay. Jadi itu antara benda yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang mana bila mana seseorang tu dia nak berwuduk, dia jangan berwuduk dengan cara seperti itu. Okay. Maka dia berwuduklah dengan wuduk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Yang terakhir, saya nak sebut sikit lagi yang terakhir dalam bab yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi ni. Dia bawa satu cerita, iaitu cerita daripada Ibnu Aqil. Ibnu Jauzi rahimahullah menerangkan, salah seorang syekh menceritakan kepadaku sebuah kisah aneh tentang Ibnu Aqil, bahawa pada suatu hari seorang laki-laki menemuinya, lantas dia bertanya, sesungguhnya aku sudah membasuh anggota wuduk, tetapi hatiku tetap berkata, aku belum membasuhnya. Serta ketika aku sudah bertakbir, hatiku pun meragukan, aku belum bertakbir. Ibnu Aqil ni, Ibnu Jauzi ni dia dengar daripada syekh dia cerita daripada seorang nama dia Ibnu Aqil. Ibnu Aqil ni dia bertemu dengan seorang lelaki ni dia ada penyakit, dah wuduk dah tapi rasa tak wuduk lagi, dah akad takbir salat dah, rasa macam tak takbir lagi, was-was. Okay. Maka Ibnu Aqil menyatakan kepadanya, okay, kamu tidak perlu lagi mengerjakan salat. Bila mana Ibnu Aqil ni dia jumpa orang ni duk mengadu pada Ibnu Aqil, saya ni ada satu masalah.
Masalah saya ni kalau ambil wuduk rasa macam tak ambil lagi. Kalau salat akad takbir rasa macam tak salat. Rasa macam tak akad takbir. Okey. Apa respon Ibnu Aqil? Ibnu Aqil kata, kamu ni sebenarnya tak perlu salat dah. Dengar tu macam sedap ah. Dengar tak perlu salat. Kerana apa kamu tak perlu salat? Jawab Ibnu Aqil, sebab salat tak wajib atas kamu. Dia pun terkejut dengar perkataan tak wajib. Okey. Kemudian orang tu duk tanya, sebab apa kamu kata tak wajib salat atas aku? Okey. Kata Ibnu Aqil, kerana aku pernah dengar Nabi sebut, rufi'al qalamu 'anil majnun hatta yafiq. Kalam diangkat, catatan amal diangkat daripada orang yang gila sehingga dia waras. Maknanya kena teruk juga ni. Kena rapat ke dinding kena orang kata. Okay, maknanya kata-kata Ibnu Aqil dia kata orang macam kamu ni basah kuyup tak rasa macam basah lagi. Akad takbir tak rasa macam takbir lagi. Maknanya gila tu. Sebab tu aku kata tak wajib atas kamu. Okay. Jadi ini ialah penyakit yang kita kena bendung. Ini dahsyat tipu daya syaitan. Nampak macam waras. Tapi bila mana dia ambil asmanya baru tahu dia tak waras rupanya. Jadi itu tipu daya syaitan. Yang jadi masalahnya orang yang duk buat benda ni, dia duk rasa macam dia duduk jaga syariat. Itu masalah dia. Okay. Tapi sebenarnya dengan kejahilan itulah dia telah beri gambaran buruk terhadap syariat. Kalau kita orang Islam ni okey, okay. Tapi kalau orang bukan Islam, tengok orang yang waswas ni duk buat ibadah ataupun duk ambil sembahyang sampai tahap macam tu sekali, dia memberi tasawur ataupun memberi gambaran yang kurang cantik pada pengamalan orang Islam yang sebenarnya Islam tak ajar pun dengan cara seperti itu. Okay. Jadi itu perbahasan kita bermula daripada bab yang ke-8 ni, iaitu bab talbis iblis terhadap ahli ibadah. Poin dia sebagai kesimpulan yang terakhir ni nak beritahu, poin dia antara sebab berlaku tak jelas angkat hadas, tak jelas bersih diri ni ialah jahil. Iaitu tidak ada tamakkunil ilmu tu tidak mantap, tidak kuat. Okay. Jadi itulah antara sebab yang menyebabkan seseorang tu boleh terkena waswas dalam hadas, dan juga seseorang tu boleh terkena waswas dalam bab taharah. Okay. Dan saya rasa situ je lah kot perbahasan kita pada slot yang kedua ni. Ada soalan tu soalan pertama. Okay. Dari mana asal membaca surah An-Nas sebelum salat? Okay. Sebenarnya tidak ada asal pun benda tu. Okay. Tak tahu, saya sendiri pun duk buat carian. Ada kitab-kitab tertentu sebut, tapi kitab tertentu dia sebut pun dia tak sebut daripada amalan orang sekian ke, daripada kata apa, perbuatan sahabat ke, tak ada. Okay. Cuma saya duk rasa yang jadi nak baca An-Nas tu sebabnya ialah selalu dengar An-Nas dengan Al-Falaq ni Al-Mu'awwizatain, ialah dua surah yang menjadi pelindung. Okay. Jadi dia nak lindung diri supaya tak kena syaitan, dia baca belum solat, baca belum ambil sembahyang. Sebenarnya nak lindung diri pada syaitan, Nabi ajar dalam solat ni ialah baca a'udzubillah selepas daripada akad takbir. Situ tempat dia. Lepas kita akad takbir, kita baca doa istiftah, macam-macam wajah bacaannya. Sebelum baca bismillah dalam surah Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Situlah maqam ataupun tempat yang paling tepat untuk lindung diri daripada syaitan. Okay. Maknanya perbuatan tu kalau nak baca bukan di situ. Bukan tanya nak salat. Okay. Bukan sebelum salat. Okay. Surah An-Nas dengan Al-Falaq ni baca bila pagi, petang, belum tidur. Itu Nabi ajar. Untuk tujuan perlindungan diri. Hak tu ada asal. Yang duduk baca surah An-Nas sebelum solat ni, maka itu tiada asal dan tidak diketahui amalan tu, melainkan amalan-amalan yang kita sebut sebagai ikutan semata-mata. Ada soalan lain lagi? Apakah berdosa jika seseorang itu terkena talbis iblis? Apakah berdosa sekiranya seseorang itu terkena talbis iblis? Okay. Dia tak berdosa. Okay. Cuma nak beritahu pada dia, bila mana dia kena satu benda yang dia rasa payah, dia kena cari penyelesaian, dia tak berdosa. Maknanya dia satu benda yang kita kira ujian pada orang tersebut. Okay.
Cuma kalau dia tu kena penyakit waswas, dia kena cari cara macam mana aku nak keluar pada waswas ni. Okay. Dia akan jadi berdosa, dia tetap kekal dalam tu. Dia tak berusaha ubah diri. Kalau dia kena tu berdosa tak? Mula-mula dia kena tak berdosa. Okay. Tapi kalau dia berterusan, contoh dia was-was, dia berterusan lah was-was, tak ada kata apa usaha nak buang diri daripada penyakit itu baru disebut berdosa. Sebab dia membiarkan benda tu sehingga dia telah buat syariat dalam gambaran ataupun surah yang tak sepatutnya. Ada kisah lain? Adakah benar seorang sahabat Nabi wudu sehingga ke bahu? Adakah boleh diuji ijtihad ini jika benar? Okey. Ada riwayat menyebutkan sebahagian sahabat Nabi bila mana dia berwudu, dia basuh anggota-anggota wudu sampai kepada bahu. Okay, memang ada riwayat. Kalau saya tak silap itu perbuatan Ibnu Mas'ud dan juga Abu Hurairah. Dia orang wudu, dia orang basuh. Okay. Dia orang memang basuh lebih daripada anggota yang sepatutnya. Tapi poin kita hari ni ialah basuh tapi jangan membazir. Tu poin dia. Okay. Nak basuh sampai kepada bahu tak apa, tapi jangan membazir. Jangan kita bayang sahabat kalau dia basuh lebih-lebih dia membazir, jangan. Okay. Tapi adalah sebahagian catatan menunjukkan Abdullah bin Mas'ud kalau saya tak silap, bila mana dia basuh muka, dia basuh mata dia. Okay. Dan ada sebahagian sahabat tegur perbuatan tu sebab itu melampau. Maknanya memang ada lah sahabat buat, tapi kita tak kata benda tu boleh guna sebagai ijtihad. Maknanya itu benda tu tak betul. Memang dianjurkan kita basuh ataupun lebihkan anggota wudu, ghurran muhajjalin, sebab dia ada kelebihan, anggota tu akan bercahaya. Tapi basuh bagi lebih, syarat dia jangan membazir, jangan waswas, dan jangan lebih pada kadar yang Nabi suruh, iaitu taslith, hanya 3 kali saja. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Okey. Jadi selesailah sampai setakat tu perbahasan ataupun slot kita pada pagi ini. InsyaAllah akan disambung lagi seterusnya, dan teruskan untuk sentiasa mengikuti kelas secara online ni, perbahasan talbis iblis. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.